dan memuhasabahkan diri kita masing-masing melalui pengajaran-pengajaran daripada kitab-kitab yang kita akan sama-sama hayati nanti, insya-Allah. Pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan anggota 7. Anggota 7 yang menjadi fungsi utama, yang menjadi alat utama kepada kita di dalam perjalanan kehidupan kita sehari. Kita guna anggota 7 ini. Inilah anggota yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk tujuan dunia dan akhirat. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung lagi perbincangan kita, sambung fasal yang ketiga, yaitu kita memperbincangkan tentang lidah. Lidah ini adalah salah satu daripada anggota 7. Setelah kita perbincangkan sebelum ini, yaitu mata, kemudian telinga, dan hari ini kita sambung, kita dah masuk perbincangan berkaitan dengan lidah. Kita akan sambung lagi pada pagi ini, yaitu pada baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yaitu berkaitan dengan bagaimanakah kita mensyukuri nikmat lidah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, lidah kita, supaya apa? Supaya apabila kita tahu dan kita sama ada kita amal dengan lidah kita, ataupun kita menjauhi lidah kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, dengan keadaan kita tahu, dengan keadaan kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ianya akan menjadi pahala pada kita. Yang menjadi pahala. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini. Besar nikmat lidah ini. Kita gunakan kali lidah kita untuk berkomunikasi dengan anak istri kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan rakan-rakan sejawatan dengan kita, rakan-rakan seperniagaan dengan kita. Kita guna lidah. Baik dengan bahasa Malaysia, ataupun dengan bahasa Inggris, ataupun dengan bahasa Arab, maka itu adalah satu nikmat kepada kita. Kita kena rasa tadi, nikmat kepada kita. Jadi cara manakah kita bersyukur dengan nikmat lidah ini? Yaitu dengan memeliharanya daripada barang yang tiada dijadikan dia kerananya. Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan kita ini, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sana setiap anggota yang dijadikan kepada kita ada fungsi masing-masing dan ada matlamatnya. Matlamat apa? Yaitu matlamat ubudiyah, matlamat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ikut. Setiap anggota tadi kena ikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia harus buat apa dan dia larang daripada buat apa. Ada anggota tadi, dan diharuskan kita buat apa dengan anggota yang diberikan kepada kita tadi. Jadi kita kena ikut arahan dia. Sebab itulah kita kena pelihara, kita kena jaga, dan kita kena hindarkan lidah kita ini daripada perkara yang tiada dijadikan dia kerana
daripada berkata-kata dengan perkataan-perkataan yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pertamanya berdusta. Berdusta maknanya berbohong, cakap bohong. Cakap bohong, cakap bohong ni macam mana? Apa kena katakan cakap bohong? Berdusta. Berdusta ni ialah pertamanya ialah mereka-rekakan berita. Itu orang panggil berbohong. Mencipta berita sendiri. Reka-rekakan berita, beritahu kepada orang. Sama ada kita reka berita tadi, kita nak menaikkan diri kita, ataupun nak menyelamatkan diri kita, ataupun nak memburuk-burukkan orang lain. Reka cerita. Itu pertama. Maka itu adalah salah satu daripada yang dikatakan berbohong tadi. Kedua, membesar-besarkan berita. Berita itu betul dah, tapi besar lagi. Dia tambah-tambahkan lagi berita. Berita ni apabila dia berpindah kepada seorang, kemudian kepada seorang, paling mula. Biasanya manusia ni dia suka tambah. Dia suka analisa diri pula. Dia tambah lagi. Kalau tambah yang elok tak apa, dengan sangkaan-sangkaan yang elok. Tetapi ditambah pula dengan sangkaan-sangkaan yang buruk. Tambah lagi. Benda berita, kadang-kadang berita tu baru 2 baris ataupun 3 baris, tetapi dibesar-besarkan. Pindah kepada orang ni besar sikit, pindah kepada orang lain pula besar lagi. Lama besar. Berita tadi. Dan berita tadi, apabila berita ini berbentuk buruk-burukkan, berita yang tidak baik, maka itu juga dipanggil sebagai bohong. Ini benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi yang dikatakan berbohong? Menyelewengkan berita. Ada juga bohong juga. Berita yang sebenar tidak dinyatakan, tetapi diselewengkan berita tadi. Kita dengar A, tetapi kita cakap B. Seleweng berita. Itu juga dikatakan bohong. Bohong. Yang keempatnya ialah menyembunyikan fakta yang sebenar. Bohong juga. Kita cakap fakta yang sebenar. Maka itu juga dikatakan bohong. Jadi banyak. Kalau kita nak kira benda yang dikatakan bohong ini. Jadi berbohong ini ataupun berdusta ini dilarang oleh agama kita. Dijauhkan kita daripada yang demikian. Jadi berdusta ini, kalaulah yang menyakiti akan orang yang lain, dia berdusta. Dan dusta ia itu boleh menyakiti akan orang yang lain-lain, maka iaitu dosa besar. Kenapa? Kerana hasil daripada apabila kita menyakiti orang, kita berbohong tadi, dia boleh membawa kepada persengketaan. Kerana kita kadang-kadang kerana satu perkataan bohong boleh jadi huru-hara sebuah kampung. Boleh jadi huru-hara satu pejabat. Kenapa? Kerana bercakap bohong. Kerana bercakap bohong daripada seseorang yang menyampaikan berita yang tidak betul. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah
tabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, apabila datang kepada kamu seorang yang fasik, yang membawa sesuatu kabar berita. Orang fasik nah, maknanya sama ada fasik tadi, dia jahat, ataupun dia ini orang yang tidak arif tentang berita yang dia sampaikan. Dan berita itu pula merupakan berita yang buruk. Bina lagi dengan satu berita yang buruk. Fatabayyan, maka selidiki dahulu, siasat dahulu. Nah, kena siasat, kena selidiki dahulu. Jangan kita terus telan cari. Yang kita terus telan cari. Nah, kecuali yang memberi berita kabar berita itu ialah memang betul-betul orang beriman, orang warak, orang alim, orang banyak. Memang kita rasa dia ini tidak pernah berbohong. Itu lain. Tetapi kalau macam kita semua ni orang yang awal, yang kita banyak melakukan fasik, melakukan dosa besar, atau banyak melakukan dosa kecil. Fasik. Nah, sama ada melakukan dosa besar ataupun banyak melakukan dosa kecil. Dan dosa besar ni, nah, antara dosa besar ni jangan kita lihat hanyalah dosa-dosa yang berbentuk sahih. Mungkin kita ni kalau kita kaji, kita muhasabah diri kita juga banyak melakukan dosa-dosa yang berbentuk batiniyah, yang bentuk batin. Asyirku billah, syirik kepada Allah. Nah, dan syiriknya ada dua. Pertamanya ialah syirik yang besar, yang muti Allah Subhanahu wa taala, sebuah berhala umpamanya, itu syirik besar. Yang keduanya ialah syirik kecil. Syirik kecil ini banyak. Nah, syirik kecil ini banyak, yaitu yang kecil-kecil. Contohnya ialah apabila kita minum air, kita minum air dan kita rasa dalam hati kita bahwasanya air inilah Allah yang dapat menghilangkan dahaga kita. Kita tak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syirik kecil. Syirik kecil ini bukan syirik khafi. Kadang-kadang dia merupakan dosa kecil. Dan kita rasa syirik kecil ini kegagalan berlaku pada kita. Buat amal ibadah ada perasaan riya, syirik kecil. Dan kau lain lagi yang berkaitan dengan dosa kecil dan dosa besar tadi. Jadi sebab itulah apabila datang satu berita, kalau orang macam kita, maka kita kena selidiki dahulu. Kalau dia itu tak ada fakta, kecuali dia bawa fakta yang jelas, semua sekali lain, maka kena selidiki. An tusibu qauman bi jahalatin, kerana kalau sekiranya kamu melakukan sesuatu, kamu tipu sesuatu ke atas satu kaum dengan jahalah, dengan keadaan jahil, dengan keadaan tidak tahu, kita tuduh ini, kita sangka ini, lebih-lebih lagi. Kalau kita ini merupakan penguasa umpamanya, ataupun kita merupakan ketua dalam satu kumpulan yang mana kita mempunyai kuasa untuk menghukum dia, mau kita hukum dia, kita menjatuhkan suatu hukuman. Lebih lagi kita berpengaruh
Nah, maka kalau kita kata ya, maka orang ramai pun akan kata ya lah. Nah, jadi tak boleh macam itu. Bimbangnya kita tak menghukum sesuatu kaum. Nah, kalau kita melakukan sesuatu tindakan teratas sesuatu kaum, bijahalati dengan keadaan kita jahil, kita tidak tahu, tanpa fakta-fakta yang sebenar, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Memang terjadi apa yang kamu lakukan itu, kamu menyesal kemudian harinya. Kita lalu tiba-tiba tak betul apa kabar berita tersebut, maka setelah itu kita akan menyesal. Kita akan menyesal dengan tindakan-tindakan kita tadi. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala suruh di sini dengan ayat ini supaya kita siasat, supaya kita selidiki. Kalau benda itu ada kaitan dengan kita, kalau tak ada kaitan dengan kita tak payah ambil tahu dah. Dan diam itulah, jangan malah kita nak sepak-sepak. Tak boleh. Tapi kalau itu tugas kita, maka kita kena selidiki sebelum kita mengambil sesuatu tindakan. Jadi nak bagi tahu tadi, bohong tadi dosa besar. Kalau sekiranya boleh menyakiti hati orang lain. Kenapa? Kerana ianya boleh membawa kepada perkara-perkara lain lagi, fitnah-fitnah lain lagi di dalam masyarakat, di dalam keluarga, di dalam satu-satu organisasi atau pada satu institusi. Bersalah dia kata berdusta yang tiada menyakiti, maka iaitu dosa kecil, dosa juga, tapi dosa kecil. Dosa kecil. Dosa kecil bakal kita berdusta, yang mana berdusta tadi dan tidak menyakiti hati. Dan macam kita seluruh, kalau tidak menyakitkan hati, maka dia jadi dosa kecil, bukan dosa besar. Kecuali kerana hajat. Ada juga tempat yang dibenarkan kita berbohong ataupun berdusta kerana hajat. Sebab tu tadi ada kadang-kadang bohong ni ada kalanya bohong wajib, adanya bohong sunat. Bohong sunat kerana hajat. Ada yang harus, bohong tadi yang harus kerana hajat juga. Bohong yang harus. Seperti kita gurau nak menyukarkan hati isteri kita, nak menyukarkan hati anak-anak kita. Kadang-kadang ada juga kita gurau dengan cara kita berbohong kepada anak itu gurau kita kerana hajat. Maka tiada ia berdosa. Seperti apa? Ini sunat. Seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Kita nak mendamaikan antara dua orang yang berselingkuh. Suami isteri umpamanya. Sampai peringkat parah ni kalau kita tidak bohong. Istrinya cemburu, suaminya suka balik lewat. Suka balik lewat. Kita sahabat pada suami dia, mau mau kata memang betul pun kita tengok suami dia ni balik lewat itu bukanlah kerana ada tugas sangat, tetapi kerana untuk main game di office macam-macam lagi nonton lain. Isteri tapi isteri. Dia duduk suami dia ni ada perempuan lain. Sebagainya. Maka kita di office kita cuma pandai-pandai berdusta. Jangan pula kita bagi tahu di
dia lewat balik tu kerana main game, nanti dia marah lagi dah. Kita bagi tahu lah, saya tahu lah dia tu kat mana dia buat begini. Saya kerja dengan dia, barulah isteri pun dah tak mahu. Tapi kalau benda betul kerja, memang kerja mana cukup lah yang kita bagi tahu yang betul. Ini masalahnya. Dia tak balik lewat tu kerana buat kerja-kerja yang tidak berfaedah. Ini kita nasihat isteri. Kemudian bagi tahu lah kawan, aku ni kali kamu sekali ni je aku bela kamu ni. Lepas ni tak nak. Begitu juga banyak lagi dusta-dusta yang mana diharuskan damaikan antara suami dan isteri. Kadang-kadang ada yang suami kahwin adalah macam-macam mau isteri kamu bini mau kerana ada sikit kesilapan lebih masuk sikit pada isteri muda pada isteri muda pada lambat sikit. Hari itu kita pun tahu tak tahu kan mana di ofis tunggu di ofis tunggu kita buat balik di ofis bukan tunggu isteri muda. Kalau lah kita tak bawa, kemungkinan akan jadi bulan sampai lah. Jadi kita bawa nak mendamaikan antara manusia, tapi jangan sampai menggalakkan dia buat macam tu. Kita bagi tahu tadi lah, bincang dulu dengan aku boleh kali ni saja, tapi lain kali aku tak mahu kamu buat kamu tanggung lagi. Ini siapa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa bil kadzabi man yuslihu bainan nas. Artinya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Orang yang mendamaikan antara manusia supaya berbaik-baik, maka itu tidak berdusta. Dia berdusta. Bahkan disunahkan supaya kita berdusta dalam keadaan untuk mendamaikan hati kedua-dua mereka ini. Bukan kata berdusta supaya nak memarahkan lagi api permusuhan, tak boleh berdusta. Jadi ini menunjukkan bahawasanya agama kita ini menggalakkan kita mendamaikan. Cari kaedah-kaedah macam mana supaya dua lebih-lebih lagi kalau kita sesama Islam, cari cara bagaimanapun supaya mereka itu boleh berdamai. Cara mana? Kalaulah mereka itu tak pernah duduk semeja, masing-masing su'uzan, sangka hukum, antara satu sama lain kita cukup mendekat supaya boleh duduk semeja dahulu. Biar duduk semeja, biar dikenal dulu antara satu sama lain. Bukan kita nak bawa sudah berbincang dulu. Kita nak sudah kenal dulu. Biar dia kenal hati kau, hati aku macam mana. Sebab kita tak kenal kan. Kita tengok jauh, kita tengok muka kita tahu. Dia ni kakak ni tengok. Tapi apabila kita kenal dia, kita bincang dia, duduk semeja, minum rupa yang baik, boleh buat table rupa-rupanya. Banyak pula macam keadaan macam tu. Kita pergi kerja mana-mana di office, mana-mana tengok orang bos ni memang kalah, tapi apabila kita kenal dia, rapatnya rupa-rupanya, dia ni tak ada, boleh dibuat bicara. Mula-mula kita nak macam tu. Barulah sebaiklah kita kenal kita, kalau kita nak orang beriman yang sebenar, kita kena cari jalan macam mana. Kalau ada yang berterikot supaya mereka ni berdamai. Bahkan terkadang wajib berdusta. Ada kata wajib kita kena berdusta. Seperti apa? Seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh, yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim yang menghendaki membunuhnya, maka wajib berdusta pada ketika itu kerana
Dan apa ni, lari daripada jepun, orang jepun. Dan kadang-kadang sembunyi dalam telaka, dalam beribu. Saya nak cerita orang-orang. Sebab apa? Sebab orang Jepun nak ambil orang lelaki ni supaya pergi bekerja menjadi buruh kasar. Buat apa? Buat apa ni, jalan kereta api tu, panggil jalan kereta api maut. Jadi ramai yang sembunyi. Ada yang sembunyi kalau Jepun datang, sembunyi bawa kau Asura masuk dia. Ada yang sembunyi dalam beribu. Jadi kalau Jepun dia datang tanya, mana ada tu rampok. Siapa-siapa yang di sini orang lelaki yang lari kau. Jadi kebanyakan perempuan akan datang, aku tak ada, kami tak rampok. Itu pakai bohong. Bohong padahal kita tengok. Maknanya, kalau sekiranya dikejar oleh orang zalim untuk membunuh, orang tu sembunyi rumah kita beritahu lah, tak ada sebenarnya, tak ada, beritahu. Itu dia. Jadi bohong itu adalah merupakan bohong yang wajib. Kalau yang lain, kalau kita ulang, kalau kita start, kalau kita tahu, kalau kita baca kita, kita sembunyi kita tak boleh dosa kita. Pati, pati, jangan. Bulan kalau nak baik-baik tu taksian juga dah. Kita tahu juga ada tolong biasa, tolong meminta semua sekali. Kadang-kadang taksian dia bagi tahu tak ada. Tapi kalau dia tertangkap tempat lain pula, bulan ikut dia. Tengok mana. Itu satu bentuk, yaitu perkara yang berkaitan dengan lidah yang diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu berdusta. Dan yang keduanya adalah seperti mengumpat. Ini yang kedua. Contoh yang kedua, mengumpat. Apa itu mengumpat? Yaitu menyebut engkau akan saudara engkau. Mana kita menceritakan tentang saudara kita, menceritakan tentang saudara kita dengan perkataan yang benci dia akan dia jika didengarnya. Maknanya kita menceritakan tentang keburukan dia. Kita membicarakan dengan orang lain tentang keburukan saudara kita. Kita bicara, dia tak ada. Di belakang dia ni kita bicara, di belakang dia tak ada sekali. Kalau dia ada sekali, kita tak kata apa dah. Kalau kita bicara di depan mata dia, nanti dah kena menunggu di belakang. Mana kita cakap benda yang mana kalau dia benci, walaupun satu perkataan sekalipun, maka itu haram dengan ijma' ulama. Contohnya, katakanlah orang tanya kita nak pergi apa ni, tanya jalan, tanya rumah, rumah Pak Mat. Dalam kampung kita tak ada ramai Pak Mat. Jadi kita terus orang tanya, Pak Mat mana? Kita membagi tahu kita sahabat, Pak Mat Tempang. Dan dia dengar disebut Tempang, makhluk dia. Walaupun dia Tempang, tak boleh. Dia tidak kepada diri dia. Tak boleh. Itu dia. Kecuali dengan dodorak, orang tak tahu, bagi tahu, orang tak tahu, tak faham, semua baru kita bagi tahu. Pak Mat yang cacat, yang Tempang, barulah masa itu diharuskan. Itu pun dia kira mengumpat. Tak boleh. Walaupun itu perkataan sekalipun. Perkataan yang dibenci, dia
Bahkan berkata kebanyakan mereka itu bahawasanya mengumpat itu dosa besar. Dosa besar mengumpat itu. Ijma' ulama mengumpat adalah merupakan dosa besar. Dan apa? Kan ini juga adalah merupakan salah satu daripada perkara yang boleh membawa kepada fitnah. Tak kira fitnah dalam warga, fitnah dalam pejabat, atau fitnah di dalam masyarakat. Ini agama kita jaga sangat. Bimbang kita jadi fitnah. Ini menunjukkan bahawasanya agama kita ini jaga sangat tentang kedamaian, tentang keamanan di antara kita, hubungan kita bersama manusia. Kenapa? Karena baik. Kalau kita yang baik hubungan kita bersama manusia, maka aman. Satu tempat itu. Bila kita baik hubungan di antara kita, yang taman baik hubungan semua di antara kita aman, kita aman. Bagi kita baik hubungan, tak ada tempat-tempatlah. Untuk nak jaga benda ini, kata Rasulullah atau agama Islam kita suruh jaga kita. Apabila sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpesan kepada ikut kami. Sesuatu perkara yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas kita tunjuk jaga ini. So jaga kita. Jadi kita kena jaga lidah. Lidah punca kepada fitnah. Lidah. Itu lidah ni. Lidah ni pun juga. Lidah pengarang. Yang benar penulisan. Itu juga salah satu lidah. Istilah lidah. Itu pun kena jaga juga. Tak apa orang kita boleh kontrol. Yang ni yang payah kita kontrol. Kerana barang yang datang padanya daripada beberapa janji seksa yang bersangkutan. Jadi dosa besar. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan berbagai-bagai seksa yang bersangkutan hasil daripada tidak jaga kita. Kita dengar ceramah Isra wal Mi'raj. Bagaimana seksa-seksa yang berlaku terhadap orang yang tidak jaga kita, mompak, benci dan sebagainya. Sebab itulah saya rasa lebih baik kita kadang-kadang kita dalam soal Isra Mi'raj ini jangan setakat kadang-kadang ada yang ceramah sahaja, yang benar ceramah. Isra Mi'raj secara umum ni, tapi elok juga, saya rasa elok juga nak panggil ustaz-ustaz yang pondok yang bila baca kisah Isra Mi'raj pada awal hingga akhir. Memang dapat anak-anak kita yang tak tahu kisah daripada awal hingga akhir. Nak baca juga di samping ulas. Biar 3 hari pun masuk. Sebab Isra Mi'raj ni kalau zaman dahulu, zaman muda-muda dulu kat kampung dulu berapa hari Isra Mi'raj ada 3 hari. Bermula daripada lepas maghrib pukul 10 pun habis. Lepas tu makan ondeh-ondeh. Makan cendol. Lepas tu jadi di samping kita dengan ceramah-ceramah itu diajarkan juga cerita yang khusus tentang Isra Mi'raj itu. Banyak cerita tentang seksa-seksa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim.
hai sekalian mereka yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka. Dan kita ni tak banyak sangka sangat, banyak bersangkaan. Bila sebut bersangkaan, maknanya banyak perkara yang kita sangka ini, maknanya adalah kau perkara yang tidak berfakta, itu sangka saja. Zon dia panggil, zon, iaitu sangka yang jahat. Yang banyak tadi adalah sangka yang jahat. Jangan kita ni duk banyak sangat sangka yang jahat, tapi sikit-sikit ada juga. Sikit-sikit itu tidak mengapa, sekadar berhati-hati, tidak mengapa. Tapi jangan terlalu sangat bersangkaan. Contohnya saya kata yang berhati-hati ni macam mana? Seorang lelaki katakan dalam taman kita ni, memang dia ni keluar masuk penjara. Dia main keluar masuk penjara. Suka sangat mencuri, katakanlah masuk penjara. Jadi apabila dia keluar, biasanya masa tu kita berhati-hati. Kalau kita tengok ada dia nak letak beg itu saja, beg duit kita tu, memang kita tak letak lah. Maka kita ambil poket kita. Itu kami tidak sangka telah apa, sebab kita berhati-hati. Dia bukan kata sampai peringkat tak boleh. Maknanya tak bolehnya adalah berlebih-lebihan. Tak boleh, kita sangka buruk. Sampai kena gigi pun pergi menunjuk. Dia ngomong saya sakit gigi, mana saya tak pernah sakit gigi. Ni mesti ada orang buat ni jiran kamu loh. Sakit gigi biasa. Sampai peringkat tu harus kuat semua bersangkaan. Jadi benda-benda macam ini boleh membawa kepada hara, tidak aman di dalam satu masyarakat, dalam kejiranan dan sebagainya. Karena kuat bersangkaan. Kerana bahawasanya setengah daripada sangka itu dosa. Banyak sangkaan buruk ni ialah boleh ataupun ialah berdosa. Kecuali dan keadaan yang kita kata berhati-hati itu lain, yang berhati-hati tadi lain sangka. Tapi kalau sangka baik tak apa. Dikatakan kita sangka baik dalam masyarakat, kita bersangka baik kepada seseorang, itu tak apa. Boleh menjernihkan lagi keadaan. Banyak bersangka baik dengan Allah, bersangka baik dengan sahabat-sahabat kita, bersangka baik terhadap anak-anak kita. Itu dia. Dan jangan kamu mencari, wala tajassasu, dan jangan kamu mencari memeriksa aib manusia. Jangan. Kalau benda itu tidak ada kaitan dengan kita, tak payahlah. Zaman dulu kita sungguh tanya orang, dengan cerita, dengan cerita, anak mama tu ataupun jiran tu kena tangkap pasal, ditangkap oleh pencepat maksiat. Kita bukan apa-apa nak selong kita, betul tak? Bila-bila lagi apabila jiran kita tu musuh kita dah ada pasal anak cari, question betul saya faham pada orang, tapi ada pen boleh membawa kepada perbalahan. Kecuali kita di polis lain apa cerita, maka kita boleh periksa macam ini, itu lain. Siasat lain, penyiasatan kaitan dengan jangan. Ada kaitan kita semua itu soal mahkamah, itu soal polis, soal mana kita tak
Jangan pula kita lagi cakap-cakap pada orang bersama-sama. Semua pula kita cakap Allah anak risau bini. Mungkin lah dia macam habis bokah dulu ya aku tahu dulu aku habis. Tak ada apa-apa benda bagi kita. Kamu dosa ada bagi kita dan kita tu. Jangan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan mengumpat setengah kamu akan setengah kamu. Jangan mengumpat. Ini dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengumpat. Sebab mengumpat ni, kalau sekiranya diamalkan, sentiasa diamalkan, dia akan menjadi ketagih. Jadi ketagih mengumpat. Cara awal start dicari, cari kawan, setengah orang tadi cari kawan dia. Tengok tak ada kat mana gini. Nasi tak masuk lagi ni. Balik. Tengok tu kawan dia. Kumpul 3 orang. Ada lah tu kumpul 3 orang tu. Jangan macam kita bincang soal telinga tadi. Tak apa pergi dengar saja. Tak mengumpat dia kata. Tapi Rasul kata, orang yang mendengar mengumpat sama dosanya dengan orang yang mengumpat. Dapat sama dosanya. Kita ada bincang bab telinga. Jadi yang jadi ketagih mengumpat atau masalah kemudian ketagih mengumpat, satu masalah dikatakan dan berlaku pada seorang sosok dia nak tinggal mengumpat bila ada ketagih. Kita ni asyik duduk memang pada ketagih dada saja. Pakai dada. Kita boleh pergi lampu, kalau boleh takar, letak dia di pusat senti. Bolehkan dia di situ. Dia dengan Allah. Ini masalahnya kita dengan manusia ni tagih mengumpat ni. Juga kita kena ambil pegang. Macam mana kita nak mengobati? Macam mana kita nak mencegah apa dia ni ketagih mengumpat. Ini kita kena ambil pegang. Adakah kamu suka ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan? Adakah kamu suka seorang kamu bahawa makan dia daging saudaranya yang sudah mati? Kerana orang mengumpat ini diumpamakan makan daging saudaranya yang sudah mati, makan daging busuk. Fatariftum, maka benci kamu makan dia. Siapa dia? Kau yang suka makan daging busuk. Tak ada orang yang suka makan daging busuk. Maka kena benci lah perkara ini. Jadi begitulah ibarat orang yang mengumpat, maka dia ni seolah dia makan daging ataupun bangkai saudara dia. Pada satu ketika Rasulullah SAW membagi-bagikan daging. Orang sedekah daging bawa pergi ke masjid. Semasa dia membagi-bagikan daging itu, dia tengok, dia tahu dah ada 2 orang lelaki sedang mengumpat. Bila dia bagi daging, lelaki itu datang minta juga daging. Rasulullah kata, aku tak nak bagi kamu, kamu dah kenyang. Kamu dah makan daging banyak pada hari ini. Tadi aku tengok kamu makan daging, kamu tak payah ambil daging ini baliklah kamu. Itu pengajaran yang Rasulullah SAW dah kenal kepada orang yang mengumpat. Tak ada mungkin dia sebab dia makan daging banyak lah, daging busuk. Wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah. Maknanya apabila kita tahu tentang azabnya orang yang mengumpat ini dan melakukan perkara yang tak baik dengan lidah mereka ini, wattaqullah, maka takutlah kamu kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Ini jalan taubat bagi kita. Bila kita renung terhadap diri kita dan saat ini kita masih lagi ada penyakit macam ini, wattaqullah, maka takutlah kamu kepada Allah, yakni taubatlah, kembalilah kepada Allah. Inna
innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu menerima taubat. Allah Subhanahu wa taala terima taubat, sangat menerima taubat, lagi sangat kasih sayang. Dia suka kepada orang yang bertaubat. Orang yang kembali semula ke jalan yang benar. Dan kita dengan anak-anak kita, bila anak-anak kita melakukan kesalahan kepada kita, tiba-tiba dia minta ampun, minta maaf, dia kembali kepada jalan yang benar, maka suka sangat. Dan ibu bapa tadi bila tengok anak-anak tadi kembali dan semula melakukan kebaikan. Itu dia, begitulah sifat Allah Subhanahu wa taala lebih lagi dengan kita. Sebaiknya kita terus biasa memuhasabahkan diri kita, dan khususnya berkaitan dengan lidah dan juga anggota kita yang kita gunakan sehari ini. Biarlah anggota kita ini berjalan di atas keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita tersalah, kita terlupa melakukan perkara-perkara yang tidak diingini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terus kita bertaubat, terus kita istighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sambung lagi. Kita sambung sampai satu dan dihabis bab 4. Telah menceritakan oleh Al-Baihaqi dan Al-Tabrani dan Abu Syekh dan Ibn Abi Dunya daripada Jabir dan Abu Sa'ad radhiyallahu anhuma, berkata keduanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibah fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fa yatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibu. Artinya jauhkan bagi kamu akan diri kamu daripada mengumpat, dan jauh bagi kamu akan mengumpat. Kenapa? Fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Bersangatan apa di sini? Apakah dosa orang yang mengumpat dengan orang yang berzina ini lebih besar dosa orang yang mengumpat? Tidak. Dosa berzina lebih besar daripada dosa mengumpat. Dosa zina lebih besar daripada dosa mengumpat. Kerana kalau kita tengok dalam rangkaian 7 dosa besar, dan zina itu tidak termasuk dalam rangkaian 7 dosa besar yang disebut dalam hadis, tetapi tidak sebut di situ mengumpat. Tetapi bersangatan di segi mana di sini, yaitu berat dari sudut untuk pengampunan. Untuk pengampunan. Yang berzina ni, dia berzina, dan dia melakukan dosa besar, maka dia taubatan nasuha. Kalau ada undang-undang, dia mengadu, kalau dia berzina, dia mengaku, dihukumkan dia. Undang-undang. Dan dia bertaubat, betul-betul taubat dan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya. Kemudian ada pun mengumpat, dia tidak boleh setakat kita nak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang berzina, dia kata dia berzina, kemudian dia minta ampun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dia. Tetapi mengumpat ni berat dia dalam soal pengampunan tadi, maka dia kena pergi minta dengan orang yang dia umpat. Banyak itu beratnya. Kalau umpat sikit-sikit itu tak apa lagi. Yang banyak lagi macam-macam. Macam mana nak kita? Kena guna strategi tu. Macam mana nak suruh dia ampun? Upaya. Habis duit nak poket dulu lah, nak jahit.
Tiap hari belanja dia ada belanja sebulan belanja bagi canai tadi bagi canai baik dengan dia, kena baik ke dengan dia dah rapat barulah cakap dah kita ni lah manusia ni macam mana aku ni dulu masa tak kawan aku tak tahu kamu ni apa ni kamu ni baik gini. Jadi kita bagi tahu lah dulu banyak juga kadang-kadang silap dengan kamu, kadang-kadang mengumpak dia kan apa semua sekali ini kita maaf dia dah kenal lah sekolah dia tarik tak apa lah terbiasa lah aku pun macam tu juga fair lah tapi yang bagi kamu dia aku suka tu dia payah tadi kenal minta dengan Tuhan soal itu kalau sekiranya itu kawan kita yang muda tadi soal ini bukan kawan kita macam mana yang jauh dengan kita pula dan kita tengok sahabat tu kita saya baru ngomong tengok sahabat dah kalau kita terus ngomong dia dah saya baru macam mana boleh kita minta maaf kita kenal dia itu berat lagi dan payah lagi kita kena berhati-hati dan terhadap diri kita ni daripada dikatakan bagi Nabi SAW minta apa ada mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina. Kenapa? Tak lebih berat daripada zina tadi. Bersabda dia Rasulullah SAW bahawasanya seorang laki-laki terkadang berzina dia dan taubat dia ditaubat minta ampun Allah Subhanahu Wa Taala maka menerima Allah Taala akan taubatnya. Nah Allah tu. Soal hukuman tadi kalau dia dah mengadu pada penguasa itu terserah pada penguasa terserah pada penguasa kalau penguasa bunuh apa dia ni cara yang disuruh oleh Allah lepas penguasa tadi tapi bunuh cara tak suruh yang tidak di apa suruh oleh Allah SWT dia takut di akhirat nanti tapi soal kita Allah SWT kita taubat dan nasuha dan bahawasanya yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatkannya dan seperti menyalahi janji pula. Contoh yang ketiga lagi berkaitan dengan apa dia ni kalau dilarang kita daripada berkata-kata dengan lidah ialah yang ketiganya ialah menyalahi janji. Jadi saya rasa setakat itu dahulu untuk pagi ini mudah-mudahan dengan apa yang kita perbincangkan tadi walaupun tidak banyak tetapi ianya akan memberi suatu nasihat kepada kita untuk kita amal untuk kita menjauhi daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita menggunakan lidah kita tadi pertama berdusta dan keduanya mengumpat. InsyaAllah kita muhasabah diri kita masing-masing dan dia beritahu pula kepada ahli keluarga kita tentang apa yang kita dapat hari ini. Boleh tengok mulai lagi kita tidak lain lagi tentang seksa bahayanya lidah bahaya berdusta dan bahayanya mengumpat ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah dan untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا مولانا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا